salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam video seterusnya. Hari ini perjalanan kita jauh ya. Hari ini kita terpaksa bawa anak kita yang kontak dengan pasien COVID positif untuk swab test lah, sebabnya yang menjaga tu ialah babysitter anak. Jadi anak dia yang kena. So baru kita dapat tahu. So hari ni kita bawa anak kita untuk swab test. Kita tunggu macam mana prosedur dia. Tempat kita nak ambil swab. Sinilah tempat ambil surat kuarantin ya. Sebab kita kena kuarantin. Sebab tak tahu kan macam mana. Sebab dia ada duduk 2 hari dengan babysitter tu. Anak dia yang positif dapat dari tempat kerja. Buat macam mana kan. Penyakit bukannya janji kat siapa-siapa. Ni dia gelang pink yang kita kena pakai lah untuk tempoh kuarantin ya. Macam kami 4 hari lah kuarantin. Swab test dah ambil. Anak je lah yang ambil sebab dia kontak rapat dengan babysitter ya. Sebab dia duduk dekat rumah tu kan. So dia kontak rapat. So dia kena ambil. So kami ni tak ambil lah. Tengok result dia macam mana. Kalau result dia negatif, tak payah kita ambil. Kalau result dia positif, kita akan kena panggil untuk ambil. So macam ni lah ya. Dia surat kuarantin ya. Dia ada surat daripada penguatkuasa lah. Jadi kalau kita keluar, tiba-tiba kita kena tangkap ke apa ke, memang kena saman lah. Kita tak sepatutnya keluar daripada rumah dalam tempoh yang diberi ya. So kat sini dia ada tulis lah tarikh 14 hingga 18. Lepas habis 18, 19 kita akan pergi ke klinik berikut untuk potong kita punya tag tangan. Okey. So macam tu lah kan. Kita tak tahulah siapa yang akan bawa penyakit. Kita pembawah ke atau orang lain bawa kat kita ya. Jadi apa pun kita kena kerjasama. Yang pentingnya kita jujur ya. Tak payahlah kita nak malu-malu ke, nak takut ke pada orang. Kita nak bagi tahu keadaan yang sebenar ya. Sebabnya kejadian ini kita dapat detect hasil daripada kawan bagi tahulah, bukan daripada babysitter tu sendiri yang bagi tahu. Kawan bagi tahu yang rumah babysitter tu kena kuarantin. So saya pun, sebabnya kita tak hantar hari-hari. Saya saja yang bekerja hari-hari sebagai jururawat. Saya tak hantar hari-hari sebab suami akan bekerja atas panggilan. Jadi bila kawan saya bagi tahu tu, saya pun terkejut jugalah sebabnya pada awalnya babysitter bagi tahu jiran dia yang dapat COVID positif. Jadi bila saya telefon tanya, baru dia bagi tahu ya dia kena kuarantin. That means anak saya yang terlibat tu dalam 3 hari sebelum anak dia kena detect positif ya. Jadi kita ni kena jujur. Bila orang tu duduk dalam rumah kita, walaupun dalam bukan nak tidur malam ke semalam macam tu, tapi dah berkunjung kat rumah tu, kita kira dia kontak rapat juga ya. Dia dah masuk dalam rumah yang detect positif. So kita kena bagi tahu secara jujur lah. Sebabnya kita tak nak menyebarkan penyakit ni pada orang lain kan. Sekarang kalau macam saya tak tahu, kalau kawan tu tak bagi tahu, saya tak tahu, anak saya tak kena cek, lepas tu katalah anak saya ni pembawa, lepas tu kami akan pergi ke tempat lain, benda tu akan tersebar. Macam ni lah tersebar kan, sebab kita tak tahu, kita tak dapat maklumat yang dengan betul kan. Jadi kita akan jadi penyebar lah. Sebab kita akan pergi ke tempat tu, kita akan sebarkan ke orang lain ya. So kita kena hati-hatilah ya. Jadi apapun kita tak payah takut, tak payah ni. Sebabnya semuanya kalau kita detect awal, kita boleh dirawat ya secara baik. Tak payah kita berdiam-diam, sembunyi-sembunyi ke benda ni, tak perlu. Kita bagi tahu je terus terang ya. Sebab kita ada masih lagi kerajaan
kesihatan kita masih berupaya untuk merawat pesakit-pesakit dia ya. Kecuali kita berdiam diri macam ini, kita tak tahu berdiam diri, lepas tu dapat detect dah terlambat, itu yang akan menjadi masalah besar ya. Kita tak dapat selamatkan apa-apa keadaan macam tu. Macam tu lah ya. Tak payah risau. Kita kuarantin lah. Kita duduk dekat rumah ya. Doalah banyak-banyak. Buatlah rekreasi apa-apa yang patut untuk supaya kita tak stres mental. Sekarang kan ada food panda apa-apa kan. Makanan tak cukup pun kita boleh order. Ada bantuan apa semua ya. Macam tu lah kita hidup ya. Sebabnya kita dah duduk dalam pandemik COVID ni. Kita tak boleh elakkan dalam situasi apa-apa pun. Kemungkinan kita dijangkiti pun kita tak tahu sumbernya dari mana ya. Okey, macam itulah video kita hari ni. Jadi saya harap semuanya boleh duduk kat rumah, jaga kesihatan, jaga keselamatan diri ya. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye.